perkembangan tumbuhsaran anak kita ni dia tak boleh menunggu, dia tak boleh tunggu sampai kita perfect, dia tak boleh tunggu sampai kita dah pandai baru kita mulakan. Dia berjalan dan dia tidak ada U-turn dalam hal yang macam ni. Cabaran yang berbeza. Masa anak kecil-kecil dulu kita rasa macam mencabar dah sebab dengan demam sakitnya, lepas tu mata tak boleh nak lepas, sentiasa nak kena tengok, takut terantuk, terjatuh. Kita rasa penat masa mendidik anak ketika mereka kecil-kecil dulu. Hopefully bila dah besar, kata dah berakai sikit, dah pandai sikit ni, senanglah sikit kerja. Rupanya bila anak kita jadi remaja, dia lagi makan dalam lah kan, lagi macam kadang-kadang orang kata no one can hurt you more than your own children. Tak ada orang yang boleh melukakan hati kita lebih teruk daripada luka yang dicetuskan oleh anak-anak kita sendiri bila mana mereka berada di tahap remaja, dan pada masa itulah cabaran ini datang. Kita tak boleh jadi mak bapak semata-mata kerana kita sayangkan kanak-kanak, sebab anak-anak kita bukan kanak-kanak selama-lamanya. Mereka akan meninggalkan alam kanak-kanak dan menjadi makhluk lain kan. So kita kena sayangkan anak-anak kita itu kerana sayang dan juga kesedaran komitmen kita terhadap tanggungjawab. So kalau kita pergi kepada model-model yang diusulkan oleh mereka yang secara khusus membuat penyelidikan dalam topik keibubapaan ataupun kebapaan ini, model dia agak lama lah, tahun 1980-an dulu. Alan Galinsky ada mengenengahkan 6 peringkat peranan kita sebagai parent, sebagai bapa dan juga sebenarnya sebagai ibu dalam proses mendidik anak-anak kita. Dan dia ada kaitan dengan perkembangan anak-anak. Contohnya peringkat yang pertama disebut sebagai image making pregnancy. Itu di peringkat anak itu datang ke alam wujud ini bila mana berlakunya hubungan di antara suami dan isteri dan anak itu mula terbentuk secara fizikal, gabungan daripada sumbangan suami dan juga isteri kepada anak ni tadi. So di peringkat ini pun dah orang kata dah kena ada peranan dah. Kajian-kajian sekarang ni semakin menunjukkan bahawa faktor-faktor ibu dan bapa semasa ibu mengandung itu mempunyai kesan, dan sebahagian daripada kesan itu melekat untuk jangka masa panjang, bahkan boleh sepanjang hayat. Dia bukan hanya ibu saja, walaupun ibu yang mengandung, bahkan juga faktor bapa. Termasuklah bapa, terutamanya kalau sekiranya bapa ni ada terbabit di dalam substance, ya, contohnya macam penggunaan dadah, dan minta maaf saya sebut macam rokok, vape juga mempunyai peranan yang boleh menjejaskan, yang boleh mempengaruhi peringkat pertama peranan mak bapak ni, iaitu image making di peringkat yang awal ni. So kena hati-hati dalam bab itulah. Maksudnya daripada awal lagi bila nak start jadi bapak ni, dah kena kuat dah azam untuk yes, I have to become a better person, sebab now it's not only about me, bukan hanya saya, tapi juga anak yang bakal hadir ini akan turut dipengaruhi oleh apa yang kita buat kan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah nurturing, daripada lahir sampai lebih kurang sekitar 18 ke 24 bulan, maknanya lebih kurang dalam 2 tahun lah. Ya, ini adalah peringkat nurturing. So di peringkat nurturing ini, parents form the bonds of attachment and learn to balance the need of the baby with work, partner, social life, other family and household needs. Kita mula menyesuaikan diri kan pada ketika ini, kehadiran anak dengan tanggungjawab kerja, suami dan isteri, hubungan dengan keluarga, dinamik tu dah mula jadi lain. Kalau sebelum ni steady je naik LRT, naik bas kata kan. Contoh bila dah ada anak ni, so macam mana nak kena naik motor ke, nak kena naik kereta ke, kita dah mula fikir macam apa adjustment yang perlu dibuat pada masa tersebut. And then bila dah 2 hingga ke 5 tahun tu, kata Alan Galinsky ni, kita masuk ke peringkat autoritatif. So autoritatif ni ialah apabila kita sebagai bapa mula untuk establish boundaries, peraturan, apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam sebuah keluarga. Kita mula membantu anak kita ni, kalau istilah dalam bahasa Arabnya, ke arah untuk menjadikan anak ni seorang mumayyiz. Kebolehan, kemampuan untuk membezakan di antara apa yang buruk, apa yang baik, apa yang bermanfaat, apa yang berbahaya. Jadi di peringkat ini, ibu bapa perlu memainkan peranan mereka untuk mengisi peringkat autoritatif ni. Jangan kita buat anak kita di usia ini
macam mereka ni orang dewasa, ya, sebab kita perlu gunakan authority kita untuk shape mereka di tahap ini. Leonard Sachs, ya, di dalam buku dia The Collapse of Parenting, dia ada sebut, dia kata salah satu daripada masalah yang wujud dalam dinamik kekeluargaan dekat US lah, tapi kita mungkin boleh belajar kepada kita juga, ialah dia kata sebahagian ibu bapa ni kerana terlalu meraihkan individualism anak tu, mereka salah langkah sehingga mereka melayan anak-anak mereka di peringkat kecil ini seolah-olah mereka itu orang dewasa. Contohnya, dia doktor, so bila anak ni datang ke klinik, jadi dia sebagai doktor, dia nak check kerongkong anak tu. Jadi dia kata, can you open your mouth and your tongue, kan, sekeluarkan lidah tu, dia nak check. So budak tu pun dah nak keluarkanlah lidah dia sebab doktor bagi tahu suruh buat macam tu. Tiba-tiba mak dia pintas. Mak dia kata, wait, dia kata, are you okay with the request from the doctor? Kamu okay ke kalau kamu rasa kamu tak nak buat, kamu tak perlulah buat. Jadi dia cakap pada anak dia macam, exercise your right as human being, kan. Macam kalau you rasa terganggu ke, rasa macam nak menjelirkan lidah tu something yang you tak selesa, you tak perlu buat. Terus budak tu tak jadi menjelirkan lidah dia. Jadi Dr. Leonard Sachs kata, daripada satu kerja yang mudah, dia bertukar menjadi susah bila mak bapak melayan kanak-kanak itu macam dia orang tu orang dewasa. Sedangkan pada masa itu, dia sebagai doktor, mak bapak dia sebagai ibu bapa perlu memainkan peranan mereka sebagai mak bapak, autoriti mereka itu untuk shape anak, kerana di peringkat berkenaan yang berbincang, meminta pendapat itu bukanlah salah, tapi kenalah berpada-pada, dan dia akan lebih diperlukan di peringkat yang berikutnya, bukannya pada usia yang kecil ni tadi. So peringkat yang keempat ialah peringkat yang disebut sebagai interpretif. Nah, ya, ini adalah daripada umur 5 tahun sampailah kepada peringkat adolescence, maknanya mencecah usia remaja lah kita katakan. So interpretif ni maknanya ibu bapa diperlukan untuk membantu anak-anak memahami apa yang berlaku di sekeliling dia. Ketika keadaannya macam ni, dia kena bantu anak-anak untuk make sense tentang benda-benda yang berlaku. So ini adalah peringkat yang mana bagus untuk kita sebagai bapa bantu anak kita untuk faham benda-benda yang berlaku dalam keluarga. Contohnya macam bila dapat adik, so ada adjustment yang perlu dibuat, kenapa adjustment tu macam tu, kenapa kena kongsi, kenapa kena bertolak ansur. So dia perlukan kepada perbualan lah di peringkat interpretif ni. Yang kelima ialah interdependent. Ketika usia remaja, kita dalam proses untuk membantu anak tu menyerlahkan diri dia sebagai diri dia rather than anak kita. So macam self-actualization istilah dia tu semakin meningkat. Dia mula berfikir tentang identiti dia. Tapi pada masa yang sama, dia masih lagi dependent kepada kita. So kita kena balance lah di antara benda tu. Mungkin dia macam, janganlah campur sangat hal dia, kan, biarlah dia dengan kawan-kawan dia. Tapi kalau dalam bahasa kasarnya, tapi sepeda masih lagi mak ayah belikan, kan. So istilahnya macam tu lah, kadang-kadang kita geram dengan anak remaja ni, kan. If you want me to treat you as adults, then you have to act as an adult. Contohnya, handphone anak-anak kami ni ada parental control kat dalam dia. Jadi ada anak saya yang kata she is already grown enough dan tak nak ada parental control tu. Saya kata fine, okay. Kalau tidak ada parental control, selagi mana dalam rumah ada kena ikut peraturan kami sebagai mak bapak. And secondly, since you want yourself to be treated as adult, tak nak dah ada control pada phone, then you have to behave like adult. Iaitu kalau phone rosak ke apa ke, you kena baik sendiri. Kalau you nak telefon baru, you kena beli sendiri. Orang dewasa tak ada orang belikan telefon. Kalau adik-adik telefon rosak, mak bapak boleh betulkan, boleh belikan, tapi kami ada parental control. So kita negotiate benda tu interdependent. So kita kena tolak tarik dengan mereka. Dan yang last sekali ialah departure. So departure ni bila anak dah dewasa, mula ada kerjaya sendiri, mereka berumah tangga. Jadi mereka mulalah membina kehidupan mereka yang baru. Jadi kita sebagai mak bapak kena ingatlah bila kita ada anak kita tu macam buah daripada pokok, kan. Bila dia jatuh daripada pokok, dia akan membesar menjadi pokok baru. Dan pokok baru itu walaupun dia keturunan daripada pokok sebelah dia, tapi dia adalah pokok yang unik diri dia sendiri. Jadi kita kena didik anak kita pada di kepala ni, orang kata
begin with the end in mind tu, kita sedar satu hari nanti anak kita tu akan mengendalikan hidup dia sendiri, menjadi mukallaf, mengambil tanggungjawab. So kita kena prepare mereka ke arah itu, dan bukannya memberikan sepenuh kebebasan ataupun mengongkong sepenuhnya, tapi seimbang di antara kedua-duanya lah, insya-Allah. Minta ampun panjang sangat cakap. Saya serah balik pada Ustaz, insya-Allah.